Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang berhormat PJK Masjid Husin Sultan II yang saya kasihi dan saya hormati, kepada segenap asatizah alim ulama yang berada di daerah Sultan II yang saya hormati, kepada segenap hadirin dan hadirat hafizahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita untuk kitab Safinatul Najah, yang insyaAllah pada hari ini pertemuan ke-11, pertemuan ke-11, dan kita sudah hampir capai kepada pengakhiran pengajian kitab Safinatul Najah. Oleh itu, sebelum saya lupa, mungkin malam hari ini adalah malam kedua terakhir. Kita berhenti kalau dah separuh tu baru berhenti, tinggalkan sisakan sikit. InsyaAllah khataman akan dilaksanakan pada 24 Disember insyaAllah. Jadi bahasa Inggeris Christmas Eve. Bukan sebenarnya menyambut Christmas, bukan. Cuma bertepatan Isnin malam Selasa, iaitu 24 malam 25 Disember. Kerana minggu depan saya baru dari Indonesia. Besok saya berada di Indonesia cuti seminggu. Saya sampai di sini pagi lah, betul pagi, tapi rasa tak kuat pun nak datang ke sini. So kita tutup khataman insyaAllah 24 hari bulan. Harap majlis boleh meriah. Kita ada penyerahan sijil dan juga lain-lain lah insyaAllah. Dan dengar-dengarnya katanya ada makan-makanan. Saya pun tak tahu, saya bukan EJK. Saya hanya khadim dan kitab je. Okey, insyaAllah untuk soalan minggu lepas. Ini Alhamdulillah EJK kali ini dia baca untuk soalan dia, ada soalan yang sama terulang. Soalan nombor 1, bagaimana cara pengurusan mayat seorang yang telah murtad? Okay, kalaulah sabit murtad, contoh dia. Jadi contoh dia Jabatan Negeri Sembilan ada bahagian namanya rukun acara akidah. Kat situ ada bahagian yang bertugas untuk pendaftaran permohonan untuk murtad. Contoh dia, setelah ditanya, diperiksa dan lain-lain, memang tak balik dah untuk murtad. Contoh dia, dan misalnya kalau ini terjadi, maka apa hukum dia? Hukum dia adalah la yusalla, tidak boleh disembahyangkan, la yusalla alaih. Jadi dia tidak boleh disolati, kita tak boleh nak solatkan pada dia. Wala yughassal, dan tidak boleh dimandikan. Maksud mandi di sini apa? Tidak wajib dimandikan. La yajib ghusluhu, lakin yajuzu ghusluhu katakfinihi. Dalam arti basuh hanya sekadar basuh untuk dikafankan. Ini boleh. Tapi sebenarnya bukan maksud mandi ini mandi dalam arti syar'ah. Lalu walai kafan, maksud kafan ni bukan kafan macam apa, itu kafan untuk syar'ah. Tapi dia ikut kafan biasa. Okey. Wala yudfan aslan, maksud yudfan tidak boleh ditanam secara langsung. Maksud tanam ni bukan ditanam macam mana, maksudnya tidak boleh ditanam di tempat orang Islam. Itu dia kenalah ditanam di iaitu di perkuburan, bukan di Islam. Ini adalah cara pengurusan orang yang bukan Islam, murtad. Malah dari kitab Qayyimul Roja, kalau yang kafir contoh dia apa, fayajuzu ghusluhu, boleh dimandikan, wa tahrumu as-salatu alaihi, haram untuk solat padanya. Fa ikana mu'ahadan atau mu'ammanan, kalau dia kafir mu'ahad atau mu'ammani yang dijamin keamanan dia, au dhimmiyan atau kafir sini, wajib ta'firu, wajib untuk mengkafarkan dia, wa daf'u, dan tanam dia di perkebunan
hiburan yang bukan Islam. Okey. Okey, ini yang tadi yang saya baca ni kat Hamish Fudron dari kitab Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan kedua, adakah ada di dalam mazhab Syafi'i amalan solat di atas kenderaan andai sekiranya keadaan tidak membenarkan untuk berhenti menunaikan solat? Adakah perlu berduduk atau cukup dengan tayamum? Adakah debu dalam kenderaan terpakai untuk tayamum? Okey. Lalu perlu menghadap kiblat atau memadai dengan menghadap mana-mana arah? Contoh situasi berada di dalam bas yang dipandu orang bukan Islam, dipandu oleh orang yang bukan Islam sehingga melangkahi waktu solat subuh. Terima kasih Ustaz. Ini ada banyak isu. Benda ni adalah soalan lazim yang dah berulang-ulang kali ditanya. Dalam mazhab Syafi'i kita bahas tentang solat atas kapal terbang atau kereta atau bas ataupun kereta api. Okay? Kita bahas dulu. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, iaitu muqarrarah kita bagi silibus pelajaran fikih Syafi'i dalam di tarikh misalnya, dan juga kami pakai di Indonesia. Wa idza kana yusalli fi safinatin aw qiqarin, kalau ada seorang solat dalam kapal atau qiqar, wa misluhu, dan sesama safinah atau qiqar ini apa? Hidaj itu adalah sejenis binatang. Okey. Wal mirqat wa nahu zalika fa yajibu alaihi ay yutimma ruku'ahu, wajib bagi dia untuk menyempurnakan rukuk dia. Okey, wajib bagi dia untuk menyempurnakan rukuk dia, wa ruku'ahu wa sujudahu, dan sujud dia. Insyaallah kalau mudah. Wa yajibu alaihi istiqbalul qiblati, dan wajib untuk menghadap kiblat fi jami'i solati, iaitu pada seluruh solat dia. Insyaallah alaihi kalau mudah bagi dia. Kadzalika wa illa fala yajibu, kalau susah maka tak wajib. Wa mislu zalika salat, dan termasuk samanya as-salatu, yaitu solat fi ta'irati, dalam kapal terbang pesawat. Fatajuzu, maka boleh ma'as-sihhati, dan sah solatnya. Apa? Salatul nafli. Salatul nafli iaitu solat sunat sah. Wa amma salatul fardhi, kalau solat fardhi macam mana? In ta'ayyanat alaihi, kalau ditentukan alaihi asna' rihlah, iaitu diwajibkan bagi dia ketika dia rihlah perjalanan. Wa kanat rihlah tawilatan, dan rihlah tersebut itu rihlah yang panjang. Bi an lam yastati' as-salata, dengan sekiranya dia tak mampu nak solat qabla su'udiha, sebelum landing, atau intilaqiha, atau sebelum terbang, atau ba'da hubutiha, atau dah intilaq, nak masuk ke terbang atau hubut, nak terbang, fi waqti, pada waktu, walau taqdiman, walaupun solat jamak taqdim, atau takhiran, atau takhir. Fa fi hadhil halah, maka dalam kes ini yajibu alaihi, maka wajib atas dia ay yusalliya, untuk dia solat li hurmatil waqti, solat li hurmatil waqti, ma istiqbalil qiblati, dan dia kena istiqbal kiblat. Wa fiha halatani, dalam kes ini ada dua kes. Yang pertama, inshallah, kalau dia solat di itmami ruku'i, yaitu dengan kesempurnaan rukuk, wa sujudi, dan sujud, fa fi wujubil qada'i khilaf, maka dalam hal wajib dia qada khilaf. Dia ada min istiqrar ta'irati fil ardi, kerana kapal terbang tersebut tidak tetap pada atas tanah, tidak istiqrar atas tanah, tapi dia terbang. Wal mu'tamad, yang mu'tamad anna alaihi al-qada, wajib atas dia itu untuk qada. Itu adalah kaul mu'tamad. Jadi dia kena tetap qada. Tapi kaul yang kedua boleh. Wa in shalla biduni itmami rukuk, kalau dia solat tak boleh sempurna rukuk dia, wa sujudi, dan sujud, atau biduni istiqbalil qiblati, iaitu dia tidak menghadap kiblat, ma'al isnani, iaitu dengan solat secara sempurna, fa yajibu alaihi al-qada, maka wajib atas dia untuk melakukan qada bila khilafi, dengan apa ada khilaf.
Ini dalam hal sembahyang menghadap kiblat dan lain-lain. Jadi menurut solat di atas kapal terbang tengah naik, dia tidak berada di atas tanah, ada dua kaul. Ada yang kata tak sah, ada yang kata sah. Maksud tak sahnya apa? Iaitu belum sempurna dan ini solat dihormati waktu sahaja. Dan ketika dia sampai, dia kena qada. Okay? Tapi itu kalau muktamad. Kalau muktamad tetap sah. Dalam Hasyah Jamal dia jelaskan tentang apa sembahyang dekat atas untuk dia, atau ada orang menghukum, ada orang gendong untuk dia. Ini macam mana? Dibahas dalam hal ini. Kaul muktamad tak sah, tetap kena qada. Ini kalau solat naik atas kapal terbang. Kalau atas kereta api, masalah kereta api dia tidak akan menghadap kiblat secara tetap. Kalau kecuali dah kereta api itu datang daripada Madinah menuju Mekah dan memang dia lurus straight ke Kaabah, contoh dia. Ini baru boleh terus. Okay. Kalau ada cukup 10 rukun, contohnya sembahyang atas kapal terbang Saudi Airlines. Saudi Airlines dia disediakan tempat solat, dia dah ada kompas, dan diikut kompas tu menuju ke Kaabah, memang betul ikut dan dia stay macam tu dari awal sampai akhir. Maka kita boleh ambil kaul yang kedua mengatakan tetap sah. Syaratnya rukuk boleh dan lain-lain. Lalu pembahasan tentang tayamum. Contoh dia naik bas. Naik bas nak solat tapi tak ada air. Lalu kita nampak banyak orang pegang-pegang kursi bas seolah-olah tayamum. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Kenapa tak sah? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, amma hukmul mas'alati fa madhhabuna annahu la yasihu at-tayammum illa bi turabin. Yaitu apa? Masalah kes ini tentang tayamum, tidak sahnya bertayamum kecuali menggunakan turab. Itu mazhab Syafi'i. Turab itu tanah. Kenapa? Yaitu dia kena su'idan. Turab dan su'idan. Su'idan itu kalau kita tepuk dia naik. Ini tanah. Tapi Ustaz, macam mana kalau tepuk naik? Itu kan turab. Boleh. Walaupun su'idan, tapi itu kan turab. Turab dia kena tanah. Termasuk contohnya turab adalah batu kerikil, tapi dia tak su'idan, tapi tak boleh juga. Faham? Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki syarat dia tayamum boleh asalkan dia asli, bukan masnun. Bukan telah diolah, tapi kena asli. Contoh dia apa? Batu-batu dekat sungai, ambil, diletakkan masjid. Contoh. Dia tayamum macam tu. Sebab kita tengok kat masjid-masjid berukuk ada batu macam tu, jangan ingat ini syimah semuanya batu-batu. Bukan. Itu kerana mereka bermazhab Maliki bertayamum dengan batu yang asli. Cuma isu paling besar yang saya rasa muskil dalam mazhab Maliki pun hanya boleh tayamum kalau tidak ada air atau dia sakit. Cuma berat sana saya tengok sekali pengakuan nak tunggu sembahyang Jumaat, tengah khutbah, ada orang ambil batu dia terus. Ini sakit dia tak sakit. Ke malas nak pergi keluar belakang ambil air? Mungkinlah. Allah Allah tak ada sesuatu. Ini satu. Yang kedua, terutamanya ada yang kata kerana waktu musim sejuk memang susah kerana sangat dingin, musim sejuk tak ada air panas, dan kalau guna air ni boleh menyebabkan mati sakit. Tu ikut mazhab orang boleh lah, tapi kita tak boleh. Tak boleh guna batu, kena guna turaban su'idan, iaitu turab tanah yang kalau kita pukul dia naik kubah, fihi kubah, ada debu yang naik. Jadi tak boleh lah. Adakah debu dalam kenderaan terpakai untuk tayamum? Perlu menghadap kiblat? Wajib. Okey. Ini contoh soalan yang kedua. Ini soalan kedua saya rasa dah cukup dah. Nanti yang soalan dihormati waktu. Ini tidak sebut dihormati waktu, tapi walaupun kita di moden boleh pakai kitab cross. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, Syarah Majmu', iaitu Muhadzab, Syarah Majmu', Al-Majmu', Syarah Madhab, ini semua ada sebut solat dihormati waktu. Apa itu solat dihormati waktu?
Dia bukan solat yang baru. Bukan berarti tak pernah wujud solat ni lalu kita buat solat macam ni. Tak. Solat dihormati waktu itu apa? Dah masuk waktu solat, kita wajib solat. Tapi solat ada syarat dan rukun. Bila tak cukup syarat dan rukun, kita nak solat itu macam mana? Kalau dalam keadaan biasa, dah tahu tak boleh nak sah semayang, kita semayang itu namanya talaqut bil ibadah. Kita dah bahas hukum dia haram. Tapi dalam kes ini kita kan talaqut bil ibadah, kita perlu semayang tapi tak cukup syarat. Cuba kalau tengah-tengah jalan kapal terbang pun masuk juga mati. Dia hutang solat. Macam mana? Siapa yang nak pokokkan solatnya? Ini pembahasan pokok nanti. Ya, kalau dua-dua nak pokokkan solat ke, macam mana boleh? Akhirnya ulama kata solat biqadril imkan, semampu dia mana dia boleh, dengan niat dihormati waktu. Contoh dia tak cukup apa syarat dia, tak dapat sujud dengan betul kerana duduk dalam bas tak boleh berdiri, tak dapat arah kiblat. Contoh dia, bila dah sampai qada ni solat dia, itu namanya solat dihormati waktu. Tadi lagi yang saya sebut tadi. Jadi kalau ada orang kata solat itu solat buatan tak pernah ada dalam Islam, salah. Kita terus dari sebut ulama dah sebut. Soalan ketiga, mohon Ustaz terangkan tentang pindah mazhab dalam masalah tertentu. Apakah orang awam boleh berpindah mazhab dengan pandangannya sendiri atau mesti rujuk ulama dulu? Orang awam. Saya rasa ini soalan lahir daripada kaedah al-amila madhabalah. Orang awam tidak ada mazhabnya. Berarti orang awam sudah tidak ke mazhab. Jawapan saya kali itu kan datang. Kenapa? Dalam Bughatul Mustashidin yang pertama, taqlidul madhhabil ghairi yasqutu 'ala ulama al-muqsim. Bertaklid dengan mazhab selain daripada mazhab dia, itu susah atas ulama hari ini. Fadlan lebih-lebih lagi an awamihi, di kalangan orang awam di kalangan ulama ini. Kalau ada ulama susah bagi orang awam, khususan malam yukhalid ulama adzal al-madhhab. Lebih-lebih lagi perkara yang tidak bercampur dengan ulama mazhab tersebut, illa budda min istifa'i syuruti. Sebab apa? Dia tak ikut mazhab, dia tak pernah bersama dengan, contohnya saya nak ikut mazhab Hambali. Saya jumpa ulama Hambali itu setahun, belum tentu jumpa ya, baru sekejap jumpa sekali dua kali. So macam mana saya nak tahu syarat dia? Baca dari kitab, betul ke kefahaman saya? Istilah-istilah yang dia guna betul ke salah? Ini masalah. Akhirnya dia kata apa? Tak boleh. Illa budda min istifa'i syuruti, kerana kena cukup syarat. Syarat-syarat taufik itu syarat. Maka tak bolehlah orang awam sewenang-wenangnya untuk bertaklid kepada mazhab lain. Maka tadilah jabatan mufti negeri masing-masing. Masalah musyrik. Contoh lagi atau keterangan lagi. Ustaz, al-amilah mazhabalah itu macam mana? Saya dah ceritakan al-amil mazhabalah ini ketika darurat. Contohnya perempuan mazhab Syafi'i yang belum tahu kalau dia buka dagu solatnya tak sah. Mazhab Syafi'i tak sah, saya dah bagi tahu. Ustaz, saya dah solat ni dah bertahun-tahun dah, anak kecil tak perlu buka dagu, baru dengar masjid Husin ni pertama kali saya dengar dagu berbentuk. Contohnya baru pertama kali saya dengar. Tak kalau saya nak perlu potong solat berapa tahun ni? Jawapan saya dianggap sah kerana al-amilah madhabalah. Ini dalam keadaan darurat atau dalam keadaan masyaqqah. Kenapa? Kerana menurut ulama al-amilah madhabalah, orang awam tidak ada mazhab baginya. Ketika dalam keadaan macam ni, maka kita ambillah kira-kira kaul mana yang ada dari empat mazhab yang izinkan dia untuk sah solat macam tu, maka dia akan sah. Ibaratnya saya dah baca berkali-kali dalam kitab Qurratul Ain di Fatwa Ismail Zain yang dikumpul oleh Syekh Nuruddin Manu Al-Bajali. Boleh buka kitab tersebut, tidak sebutkan. Dan buktinya dia hanya kerana ketika masyaqqah, apa yang disebut masalah musyrik, yajuzu taqlidu multazimi madhhab Syafi'i khairu madhhabihi
awil marjuh fihi lid-darurah ay al-masyaqqati allati la tuhtamalu 'adatan amma 'inda adamiha fayahrumu illa in kana al-muqalladu bil fathi bi fathah lamnya ahlan tarjih wa ra'a al-muqallid rujhana dalilihi ala dalil imamihi. Maksudnya apa? Harus untuk bertaklid orang yang berlisan dengan satu mazhab Syafi'i misalnya, bertaklid kepada selain mazhabnya atau pendapat yang marjuh dalam mazhab yang lain, contohnya liddarurati, kerana darurat. Jadi ada darurat, ay al-masyaqqah, yaitu ada masyaqqah. Darurat ini juga ada berat, ada keberatan. Allati la tuhtamalu 'adatan, yang tidak dapat kita tanggung secara adat. Contohnya tadi lah, dekat Malaysia tak ada, jarang perempuan tahu kalau dagu ini aurat. Contohnya, kebanyakan tak tahu. Ataupun bukan aurat, sebab mana yatim al-wajib lagi bahwa wajib, yang ada terangan. Atau apa, iaitu hidung dia contohnya potong yang terbuka atas daripada lutut atau bawah sikit, terbuka dari bawah, contohnya mana dia yang tahu kita beli kat kedai tudung kelekong macam ni lah kita pakai Ustaz, nak buat macam mana, contohnya. Ini termasuklah allati la tuhtamalu 'adatan. Amma kita ada niha, kalau tidak ada masyaqqah, tidak ada darurat, fayahrumu, maka haram bertaklid kepada mazhab lain dan arti alami dan mazhab lain tak perlu. Contohnya apa? Contohnya kita dah tahu baca Fatihah ini wajib, sengaja tak nak buat apa, tak sebab saja haram. Contohnya illa in kana al-muqallad ahlan tarjih, kecuali orang apa yang diikutkan tadi, yang kita ikutkan tadi, kalau yang kita ikutkan tadi itu memang ahli untuk mentarjih ulama tadi. Wara'a al-muqallid, dan orang yang bertaklid dia tidak mazhab, sebab apa? Dia merasa rujhana dalil, bahawa dalil itu lebih kuat, ada dalil imamnya mengalahkan dalil imamnya. Contohnya siapa? Contohnya Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dia mentarjihkan dalam bab air mustahmal, dia memilih mazhab Maliki contohnya, iaitu menafikan air mustahmal tersebut. Ada pembahasan dia macam dia dah sebut bagi dia yang lebih kuat apa yang disebut oleh mazhab Maliki itu bagi dia. Itu dia ahlan dan isytihad. Kalau saya macam mana? Saya depend. Saya bukan ahlan di isytihad. Cuma saya ini takut rawin saja. Kita bagi apa yang memindah rawi-rawi sahaja. Itu bagi apa saya baca kitab. Kita panggil apa tukang baca kitab punya. Orang tanya saya, saya ni tukang baca kitab, selesai. Mohon Ustaz jelaskan juga maksud orang awam. Dari semua Ustaz suruh awam. Apakah seseorang itu sudah belajar fardu ain ataupun mengambil jurusan kajian Islam walaupun tidak betul-betul menguasai ilmu adat masih dianggap orang awam? Syekh Al-Ghazali dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami apa dia kata? Al-'ami, orang awam, ay alladhi, yaitu orang lam tatawaffar, yang tidak cukup ladaihi padanya ahliyatul ijtihad. Berarti tak sampai mujtahid, itu namanya awam. Walau kana aliman, walau kami alim. Jadi apa? Maksud dia kalau dia bukan mujtahid, berarti dia awam. So kalau saya rasa kalau saya ini memang awam lah. Ini memang jelas-jelas awam. Kerana apa? Kerana saya belum masuk ahliyah ijtihad. Kalau zaman sekarang praktisi ni rata-rata semua masih awam. Ini pendapat Syekh Al-Ghazali, ada ukilannya dalam kitab Al-Mustasfa dan Musallam Syukur Al-Qasrah. Kalau tak salah saya pun cuma ada footnote dia disebut, saya tak sempat nak cek kitab asal dia. Okey, soalan yang keempat, apakah qaul muktamad dalam mazhab tentang cara meletakkan jenazah lelaki? Saya tak tahu, bulan ini 2 bulan lepas, bulan ini kan bulan lepas, soalan ini datang berkali-kali, saya pun tak faham kenapa.
cara meletakkan jenazah lagi, ada yang mengatakan kepala jenazah di sebelah kanan dan ada yang mengatakan sebelah kiri imam. Okay. Saya tak tahulah ini muktamad ke tak muktamad, tapi apa disebut dalam kitab Ujairami al-Khatib. Ujairami al-Khatib. Qawluhu inda raqsi Zakaria bin akhirih ibaratu Aisyid. Aisyid itu berarti Ali Syidromanisi. Ali Syidromanisi dalam kitab Nihayatul Mu'tash cetakan ulang di ada bawah itu Ali Syidromanisi. Wa tudau raqsu Zakaria, dan diletakkan kepala mayat lelaki, okey, li jihadil yasaril imam, di sebelah kiri imam, wa yakunu khalibuhu li jihadi yamini. Berarti apa? Kepala dia belah kiri imam, berarti kebanyakan badan dia berada pada jihadi yaminihi. Khilafan ma alaihi amalun nas al-an. Ini berbeza dengan apa yang banyak orang di Mesir ada buat. Zaman itu dah banyak buat terbalik. Itu yang ini yang disebut, yang disebutkan dalam Ujairami al-Khatib, dan ini yang kami pegang dalam. Tapi tak tahulah muktamad di tak muktamad, saya tak sempat buka kitab yang lain nak cari muktamad di tak muktamad, tapi ini yang termaktub dari kitab Ujairami al-Khatib. Soalan kelima, kebanyakan Bilal mandi air membilas dengan air kapur barus, selain dari air daun bidara sebelum berwudukkan air. Apa pendapat Dr. Iman? Saya tak ada pendapat, saya ikut ulama. Pendapat saya ikut ulama. Dari kitab Ujairami al-Khatib juga, yaitu memang disunahkan untuk menggunakan kapur. Contohnya apa? Dalam ada 4 tempat boleh kita baca, summa yuzibuhu bima'in min fawqihi ila qadamaihi summa ya'ubu kadzalika bima'in qara'in fihi qalilun kafur kama sayati bihaitsu la yughayyiru ma'a. Jadi dibersihkan badan dia balik dengan air, dan kita kalau boleh air itu isikan sikit dengan kapur-kapur. Ini kapur bagus lah. Okay. Itu tanda dia menggunakan kapur boleh, maka diajarkan. Kalau bukan tadika air aula, lebih baik menggunakan kullun minhuma bisidrin aw nahwihi, yaitu dengan daun bidara atau samanya. Wasanya itu muzilatul lahu, yang kedua dia kena dapat menghilangkan kotoran tersebut. Air yang dapat menghilangkan dia bidara tadi. Wasali satu bima'in qarahin fihi qalil kafurin, dan air ketiga yaitu air yang ada kapur. Ini yang disebut dalam kitab Ujairami al-Khatib. Lepas itu dia sebut lagi wa yusadu al-mayyitu witran, dan dimandikan mayat tersebut sebanyak 3 basuhan atau witir. Witran itu berarti ganjil lah. Nadban secara sunnah kama marra wa yakunu fi awwali husnihi sidrun. Yaitu apa? Sunnah itu basuhan pertama ada daun bidara atau khutmiyun, wa fi akhiri alladhi yakunu witran syaitun min kafurin, dan yang akhir daripada daripada ganjil tadi itu menjadi disertai dengan sedikit daripada kafur. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Adalah taqwiyatan lil jasadi, supaya badan dia tambah kuat, wa man'an lil hawami wan natmi, supaya dia mencegah daripada bau busuk, bau hapak, bau buah gitu. Ini sebabnya. Wa huwa manhubun, ini disunatkan fi kulli ghuslatin, pada setiap basuhan, illa annahu fil akhirati, kecuali dia berada pada akhir, maka dia jadi akan lebih muakkad untuk dibasuh dengan kapur. Kalau syai'un min kafur, takdir fi qalil takdir syai'un qalilun min kafur, iaitu maksudnya syai'un, bila disebut syai'un min kafur berarti apa? Qalilun min kafur, bihaitsu la yasqutu tahuriyah, dengan sekira air tersebut tidak hilang sifat suci menyucikannya. Tahuriyah itu maksudnya. Wa illa durrun, jadi kalau melebihi berarti dia ada darur yang akan membuat masalah, tapi dia tidak dapat menyucikan. Wallahu a'lam. Okey, habis soalan. Sekarang kita masuk pada pengajian. InsyaAllah kita kena berhenti kalau dah sampai tengah-tengah bab puasa.
puasa sebab takut khatam malam ni kan tak ada orang datang 24 hari bulan ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakati ay hada, adapun ini itu kitab zakati, kitab zakat. Faslun ay hada, adapun ini itu faslun, sebuah fasal. Al amwalu, adapun beberapa harta. Allati yang talzamu fiha az-zakatu, yang wajib ada harta tersebut az-zakatu untuk membayar zakat. Itu sittatu anwa'in, ada 6 jenis. Yang pertama apa? An-na'amu. Na'amu ni apa? Iaitu binatang-binatang ternak. Ustaz, ayam pun ternak? Bukan. Ayam tak termasuk na'am. Na'am ni macam tabah. Itu apa? Iaitu al-ibilu, unta, bakar, lembu, ghanam, kambing, sejenis ni lah. Okey, lalu dia sebut iaitu pertama an-na'am wan naqdani, dan kedua naqdani boleh saya sebut zahab wal fiddah. Zahab dan fiddah ini adalah emas dan perak. Naqdani masa duit itu maksudnya duit emas dan duit perak. Ini yang wajib. Jadi ada orang tanya, Ustaz, duit kertas wajib ke tak wajib? Ada yang tanya, duit kertas tak? Ini bukan naqdan. Kalau saya ambil kaul yang wajib. Kenapa? Kerana duit kertas ini sebenarnya tanda jumlah qimah daripada emas ataupun perak yang disimpan oleh kerajaan Malaysia di World Reserve Bank yang ada di New York. Itu sejarah dia. Jadi contohnya apa? Malaysia ada berapa bilion contohnya yang tersimpan, emas tersimpan dalam World Reserve Bank yang ada di New York. Maka tuan-tuan dan perempuan yang memakai kertas ini sebagai tanda kepada orang lain, ini jumlah duit emas yang aku ada di sana. Ini disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Ulama dan pernah dibahas masalah tajam di Indonesia. Perdebatan dia dah bertahun-tahun. Atas alasan itu, orang yang memiliki hutang, maksudnya bukan dia berhutang, maksudnya dia ini ada harta dia yang dihutang oleh orang lain, tetap untuk wajib membayar zakat. Contoh dia ini, dia boleh bayar zakat. Ini masalah duit kertas. So tuan-tuan kan bayar zakat. Bayar zakat naqdani, iaitu duit kertas dua, iaitu huma az-zahabu wal fiddatu, iaitu emas dan perak. Berarti kalau Ustaz saya ada emas datang kat rumah, wajib bayar zakat. Saya ada, sekarang hari ini banyak orang beli promote dinar lah, bukan dinar, emas plastik tu, gold bar tu, baguslah, bagus, tak bagus. Tapi jangan lupa bayar zakat. Itu je, jangan lupa bayar zakat. Kalau emas, contoh dia beli, dia sayang isteri sangat, dia beli emas dari hujung ni sampai sini, hujung ni sampai sini, nak angkat tangan pun tak boleh. Berat dia, tak apa. Untuk saya begini saja. Kalau nak berani macam ni. Dalam kes ini apa? Dia hulli, dia termasuk perhiasan tak wajib bayar zakat selagi dia masih tak pakai. Jadi puan-puan ni pakailah, jangan nanti tak pakai. Si pada almari tu hilang, macam tadi hilang, jangan. So dia naikkan. So dia pakailah, dia tak tahu, dia tak bayar zakat. Dia kalau nak bayar zakat juga lah. Itu untuk kuli. Tapi kalau emas, Ustaz, laki ni dia ada emas, cincin emas 1, 2, 3, 4, 5, 24 karat, 10 jari. Laki pakai emas, ini kan kuli Ustaz. Ini perhiasan pun kena bayar zakat. Kenapa? Sebab lelaki haram pakai emas. So dia pakai emas, dia bayar zakat lah. Contoh dia, wanadani dan emas dan perak, wal asyarat
dan muasyarat. Muasyarat ni apa? Iaitu tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman iaitu contohnya untuk kurma basah, ada inap, ada muktat tu adalah makanan-makanan rugi. Saya dah tahu bahasa Melayu dah. Kalau dulu saya panggil makanan apa, kekuatan bahasa Jawa. Makanan yang memberi kekuatan. Kalau bahasa Melayu makanan rugi. Rugi, ada salah lagi. Astagfirullahaladzim. Asyik salah je. Sehingga rugi. Makanan rugi ya. Ya dah betul lah. Dari hari itu saya salah. Okey, itu adalah makanan rugi. Seperti apa? Gandum, jagung, harus tu beras. Ini adalah termasuk yang wajib untuk bayar zakat. Wa amwal tijarah dan harta tijarah. Maksud tijarah, harta tijarah ini adalah urudut tijarah. Urudut tijarah ni apa? Iaitu contohnya tuan-tuan ada kedai. Tuan-tuan ada kedai, jual apa? Jual handphone. Itu dia. Urudut tijarah. Atau beli barang, jual barang balik. Beli apa? Beli kain, jual. Beli lagi kain, jual kan. Maka kena kumpulkan semua berapa dekat dalam kedai itu. Dari mula kain, bukan bangunan tu tak jual. Bukan urudut tijarah, benda dagangan. Modal kira semua total kimah dia berapa, lalu bayar 2.5%. Kenapa dia kata wajib ada yang wajib bagi tijarah? Rubu' musyriki mati. Rubu' musyriki mati urudut tijarah ni iaitu rubu' itu adalah quarter bahasa Melayu apa? Suku daripada 1/10. Kalau 1/10 itu berarti 10%. Suku daripada 10% berarti 2.5% daripada harga urudut tijarah. Tapi yang ada bisnes urudut tijarah itu kena bayar zakat. Warikasu dan rikas. Apakah rikas? Rikas ini adalah harta, iaitu apa? Iaitu harta iaitu harta yang disimpan di dalam tanah. Harta karun yang disimpan dalam tanah, yang mana harta itu diwujudkan atau disimpan pada zaman jahiliyah, iaitu sebelum diutus dia Rasulullah SAW. Contohnya dia korek dekat Mesir, jumpa piramid, dalam piramid itu ada emas. Contohnya ada emas, ada harta yang lain. Maka ini dipanggil dengan rikas. Maka dia kena bagi apa? Humus itu adalah 1/5. 1/5 daripada 100% berarti 20%. Dia kena bayar zakat. Okey. Okey, yang terakhir wal ma'dinu. Ma'dinu apa? Iaitu ma'dinu adalah tempat di mana wujudnya, yaitu zahab wal fiddah, emas dan perak. Maka benda selain itu tak wajib. Contoh dia apa? Contoh dia cincin terbuat daripada delima, batu delima. Batu delima kalau kat Indonesia harganya boleh mencapai RM100,000. Mahal Ustaz, itu mahal dari emas. Tetap tak wajib. Yang wajib apa? Yang ada emas batang, kena bayar. Kalau nakdan tadi itu contohnya duit dirham, duit dinar. Sama dulu, sama sekarang jadi kertas lah. Kalau makdin ni emas batang, atau perhiasan yang perempuan tak pakai. Okay? Lalu zakatul fitri ni tak suruh dah. Ada zakatul fitri. Kena tambah lagi satu zakatul fitri. Tapi tak ada lah. Kita pun tak ada. Dalam ni pun tak ada. Cuma kita kena tambah satu lagi, iaitu zakatul fitri. Iaitu apa? Zakat yang dikeluarkan pada mula masuk bulan Ramadan sampai sebelum solat Id.
Idul Fitri. Itu adalah zakatul fitri. Paling bagus dikeluarkan malam Idul Fitri. Kerana apa? Dengan harapan bila dikeluarkan zakat fitri, maka dia cukup untuk apa? Cukup untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin supaya hari Idul Fitri semua tu happy. Tak ada orang yang kelaparan. Itu tujuan dia. Tujuan dia. Dan dalam hal ini kita kat Malaysia dan juga negara, bahkan negara Morocco yang mazhab Maliki pun memfatwakan dalam kitab mazhab Syafi'i Ismatul Ainain, iaitu Ismatul Ainain ini hamish kepada kitab Muhyiddin Mustarsyidin. Dia keluarkan fatwa bahawa dalam kes ini kita taklid kepada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan boleh menggunakan kimah daripada beras, kerana timah iaitu dengan harga beras itu lebih anfak daripada kita bagi beras. Ya, sebab apa? Kalau bayangkan kalau kita nak bayar zakat semua bawa beras, kumpulkan kat pasir Rusin ni, nak salurkan kepada asraf, nak kena bawa lori lagi, sewa lagi. Bayangkan semua seremban orang Islam bayar zakat fitrah, tak muat satu truk, kalau bawa 5-6 truk, biaya truk lebih banyak daripada bayar zakat. Nah, ini masalah dia. So dengan alasan ini kita bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah. Boleh buka kitab tersebut. Okey, kita bersawmi, kita menerangkan as-saum, puasa. Apakah itu as-saum? As-saum itu adalah al-imsak. As-saum lughatan al-imsak, imsak itu menahan. Wa syar'an imsakun makhsusun ala wajhi makhsusin bi niyyati makhsusatin. Imsak ni secara syarak, puasa secara syarak tu iaitu menahan yang dikhususkan. Jadi ada cara-cara tertentu ala wajhi makhsusin, sesuai dengan kaedah-kaedah tertentu dengan niat yang tertentu juga. Maksudnya apa? Contoh dia puasa itu adalah menjaga diri daripada makan, daripada jima, daripada melakukan benda yang membatalkan dan lain-lain. Contohnya dari mula subuh fajar sampailah waktu maghrib. Itu contohnya. Satu dia sebut dengan maksus, maksud tertentu, ditentukan macam mana, sudah ditetapkan oleh syarak. Itu adalah puasa. Faslun yajibu shaumu Ramadhan bi ahadi umurin khamsatin. Wajib berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu daripada perkara yang 5. Ada 5 perkara yang menyebabkan wajibnya puasa Ramadan. Ahaduha, yang pertama, bistikmali Sya'ban salasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Istikmal Sya'ban 30 hari. Maksudnya apa? Dikira dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampailah cukup 30 hari. Sebab apa? 29 hari kan tak nampak ada bulan. Berarti apa? Hari ke-31 berarti tanggal 1 kepada bulan Ramadan. Mula berpuasa. Istikmal salasina yauman. Wasaniha, yang kedua, biru'yatil hilali, dengan melihat anak bulan. Fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya. Wa in kana fasiqan, walaupun dia fasik. Contohnya ada seorang lelaki, dia ni fasik. Dia ni tukang kerja dia dekat tepi pantai, dia duduk tengok perempuan. Contoh dia. So dia ni kenapa dia duduk tepi pantai? Tak adalah pandai ada, tetapi dia tengok dengan kepala mata dia nampak hilal tu anak bulan. Saya seumur hidup saya belum pernah berhasil melihat dengan mata saya. Pakai mesin pernah, tapi kalau pakai mata tak pernah seumur hidup saya. Kerana kita berada di Nusantara ni susah sikit. Dan yang kedua, setiap kali awal bulan pada setiap bulan nak pergi ke Teluk Kemang itu jauh lah saya nak pergi. Tapi di Indonesia, tempat saya begini tak dapat tengok anak bulan. Dah pernah naik menara tu, naik masjid tu paling tinggi pun tak nampak. Praktik 3-4 kali tak nampak, dah hilang kepercayaan nak tengok anak bulan. Ini. Jadi kalau ada orang tepi pantai, walaupun dia fasik, dia nampak
crescent anak bulan. Itu itu anak bulan. Wajib bagi dia berpuasa. Bagi dia. Dia boleh bagi tahu otoriti saya nampak anak bulan. Tapi otoriti berhak untuk menolak kerana dia faham. Dan syahadah dia bertolak. Cuma fitnah pada zaman ini, hari ini, iaitu hari yang adanya yang namanya handphone ni, telefon, handphone, komputer, internet, ini berlaku di Indonesia. Berkali-kali ada satu daerah menurut calculation astronomi, sebab saya juga boleh kira astronomi, kita dah kira impossible untuk tengok anak bulan, mustahil. Secara ilmu astronomi yang canggih, yang lengkap, kita panggil tahqiqi, hisab tahqiqi, impossible. Tiba-tiba ada bulan ni, dia kata aku nampak anak bulan. Tiap tahun daerah tu aku nampak anak bulan. Tiap tahun. Nama dia dekat Jakarta, dekat Bekasi, namanya Cakung ke apa dah nama dia, saya lupa nama apa. Mana kala Nahdlatul Ulama terpaksa hantar tim untuk mensiasat. Setelah itu kita buat buku menafikan apa yang dilihat tu anak bulan. Yang dia tengok mungkin lampu, salah tengok. Tiap tahun aku. Yang masalah dia, ada pondok-pondok di Indonesia bukan macam Malaysia. Malaysia kita ada yang pemegang raja-raja umumkan bahawa besok adalah raya. Contoh dia, besok tak nampak anak bulan maka tak raya. Maka semua kena patuh. Tapi di Indonesia tak boleh. Indonesia pernah satu tahun raya 4 hari. 4 hari yang berbeza. Yang hari Selasa ada yang ikut Saudi, ada yang ikut Cakung. Yang hari kedua ikut Nahdlatul Ulama, ikut Kementerian Agama. Yang ketiga dia ikut tak macam mana, ikut tok guru dia. Kira macam mana saya pun tak tahu. Yang keempat ikut Syiah. Puasa lain, 4 hari berbeza lain. Pernah berlaku tahun 2007 kalau tak salah. So yang dua akhir ni forget about it. Nak tolong dan tak boleh nak tolong. Dua depan ini isu dia. Yang Cakung pun dia nampak anak bulan, bagi tahu dekat pondok-pondok. So kiai-kiai yang tradisional ni, yang dia dengar, kalau ada orang syahadat terima lah. Kata betul. Tu yang tengok siapa kiai, okey lah. Tahu tak semua? Tak tahu kiai betul ke tak? Pun semua pun raya. Oh kita penipuan saya dalam acara tu impossible, tak boleh. Kita kena buat kaji. Lepas tu dijadikan dah basuh pasal tahun 2007 saya ada basuh pasal Tinggal Boyo, dibahas tak keputusan dia adalah yang betul hari Rabu. Yang puasa yang raya hari Selasa dianggap batil. Satu, melanggar keputusan kerajaan. Yang kedua, kerana rupiah tersebut tidak sabitah. Secara astronomi bertentangan pendapat Ibn Hajar ketika ada rupiah yang berlanggar dengan hisab yang qat'i, contohnya, maka ruddat syahadah, ditolak syahadah dia. Jadi, tapi hisab bukan menentukan anak bulan, bukan. Hisab hanya tujuan untuk menolak syahadah-syahadah yang batil. Yalah, takut nanti ada orang balik, Ustaz, saya nampak anak bulan. Saya adil, Ustaz, tak pernah kita sembahyang. Contoh dia macam mana ni? Angkat sumpah terima. Ternyata yang dia tengok bukan anak bulan. Ini susah. Itu sebab itu tak boleh. Tapi bagi hak orang yang tengok tadi, dia seorang puasa, dia seorang berpuasa. Contohnya, raya ke atau puasa, dia seorang. Dan dia tak boleh mengajak orang lain. Wasari suha yang ketiga, disubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Yang ketiga adalah subut melihat anak bulan, subutul hilal, tetap adanya hilal bagi hak orang yang tak nampak anak bulan. Bi adli syahadatin, tapi ada persaksian yang adil. Contohnya apa? Yang ada di Indonesia hari ini. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua ni tak pergi kita teruk ke anak bulan tu. Tunggu dia nampak anak bulan. Zaman dulu cara dia menurut sejarah di Malaysia, negeri-negeri dia tembak meriam. Oh, tu dah nampak anak bulan besok puasa. Terawih. Ini cerita. Sekarang dah kat ini je. Kat ini.
Kalau di Indonesia, mesyuarat penentuan anak bulan live. TV One live. Tengok dia debat ke situ, tengok lah. Gaduh ni Muhammadiyah, gaduh dengan ulama tu dah biasa. Tiap-tiap tahun saya nak pasti ikut hisab, tak payah ikut rukyah. Nahdlatul Ulama tak boleh jadi ikut rukyah. Boleh rukyah kan? Kena rukyah baru boleh. Boleh apa? Puasa ataupun raya. Contoh dia. Tengok. Warabi wahaya nomor 4, ikhbari adli riwayatin mausutin bihi, dengan suatu kabaran dari keadilan riwayat yang adil yang dapat dipercaya. Contohnya apa? Kita dah tahu dah sekarang. Ini juga cukup dah. Sawabun waqa'a fi qalbi sidquhu amda. Dia betul ke tak ni? Tak kisah. Au ghairi maqsudin bihi waqa'a fi qalbi sidquhu. Atau apa? Tak dapat sure khabar ni betul, tapi dalam hati dia ni sebetulnya. Contohnya, khabar ni boleh bukan mausuf, tapi dia rasa-rasa betul. Maka dalam hal ini apa? Dalam hal ini boleh untuk dia boleh berpuasa. Contoh dia, wa khamisah yang kelima, bisunni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan zon masuknya Ramadan dengan ijtihad di man ishtabaha alaihi dzalika, pada orang yang terjadi kesabaran tentang hari ini. Dalam hal ini kan contoh termasuk dalam ijtihad, contoh dia ahlul falak, dia panggil ahlul hisab. Orang yang ahlul hisab, dia kira-kira, dia kata sepatutnya besok raya atau sepatutnya besok berpuasa, maka dia beramal dengan ilmu dia, dengan ijtihad dia untuk diri dia, dan dia tidak boleh suruh orang lain. Itu sahaja. So dia tak boleh kata kau bukan ni, tak boleh ni, aku dah betul, tak betul. Contoh dia tak boleh. Sebenarnya ada yang keenam, yang terakhir, dan ini yang amat dipegang oleh ulama semua. Intinya dalam bab raya puasa awal bulan adalah hak kerajaan. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah membatalkan khilaf, atau hukumul imam yarfa'ul khilaf. Ketetapan kerajaan, presiden, agung membatalkan khilaf. Tak kisah macam mana, kalau dah kerajaan putuskan dengan itu, kecuali kes orang tu ijtihad untuk diri dia, ya dia sendirilah. Jangan nanti dia ajak seorang sembahyang dengan dia, ataupun orang yang memang betul nampak dan dia tahu dah masuk awal bulan, tapi ternyata kerajaan sempurnakan 30 hari, dia tak apa untuk dia berpuasa, kerajaan penuhkan 30 hari. Orang awam ikut kerajaan. Ini yang wajib hukum hakim yang berkhilaf. Ini ketetapan tambahan. Iaitu yang paling kuat. Boleh buka dalam, kita dah bahas kat Indonesia, dan ulama dah bahas panjang tentang masalah ini. Kekurangan di Indonesia, saya tak tahu Malaysia, tapi saya tahu Teluk Peluang setiap bulan dia tengok anak bulan. Setiap bulan ni bagus. Di Negeri Sembilan tengok anak bulan setiap bulan. Itu betul. Sebaiknya bukan hanya tengok anak bulan, tapi kerajaan pun memutuskan awal bulan untuk setiap bulan. Jadi jangan hanya ruqyah itu berfungsi secara undang-undang, maksudnya ada efek kepada kehidupan kita seharian, hanya berada pada bulan Ramadan, kepada bulan Syawal, dan juga bulan Zulhijjah. 3 bulan je. Yang lain tak boleh ikut kalender. Itu kalau saya kurang tepat. Kerana apa? Contohnya dekat Maghribi, dekat Brunei, tengok bulan, anak bulan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari tak. Tiap-tiap bulan tengok anak bulan. Bila nampaknya, okey, berarti 29 hari, berarti besok tanggal 1. Dia tetapkan. Diumumkan dekat dalam Facebook, dekat dalam internet, dekat dalam TV live. Dia tuliskan bawah tu, Raja Morocco memberi tahniah kepada umat muslimin di Maghribi yang mana telah selesai berpuasa penuh 30 hari. Contoh dia. Ataupun mengucapkan selamat awal Muharram. Awal Muharram pun ditentukan. Kalender bisa keluar terus 1 Muharram. Syakabah pun terus 1 Muharram. Otomatik. Dan itu boleh ditentukan.
setiap bulan tengok anak bulan, dan juga memberi minta keputusan daripada pemerintah. Ini yang lebih tepat. Indonesia salah dalam hal ini, iaitu kerajaan dan Kementerian Agama hanya menentukan 3 bulan sahaja, yang lain tak kuih. Itu menurut saya kurang betul. Lebih bagus setiap bulan. Okey. Faslun ayhada, adapun ini suatu fasal. Syaratus sihhatihi, adapun syarat sahnya puasa itu arba'atu asya'a, sebanyak 4 perkara. Islamun, yang pertama Islam, wa aqlun, dan berakal, wa naqahun, dan dia kena berhenti min nahwi haidin, seperti haid atau nifaslah, wa ilmun bi qawlil waqti qabilan lisawmi, dan dia kena tahu bahawa inilah sudah waktu untuk boleh dia berpuasa. Maksud dia apa? Islam kita dah tahu, dia berarti kena orang Islam. Bukan Islam, puasa dia tidak diterima. Aklun, dia berakal, orang gila tak wajib lah, dia pun tak sah lah puasa tu. Naqah dia pun berhenti daripada haid, iaitu atau nifas. Dia dalam keadaan tidak keluar darah haid atau nifas. Minahwi haidin wa ilmu bi qawlil waqti qabilan lisawmi, dan dia kena ada ilmu bahawa hari itu memang untuk boleh berpuasa. Dalam arti apa? Bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Contohnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik. Kalau hari raya dia nak puasa, ini bukan waktu qabilan lisawmi. Itu adalah syarat-syarat sah untuk berpuasa. Faslun ayhada, adapun ini suatu fasal. Syurutu wujubihi, adapun syarat-syarat wajibnya puasa itu khamsatun, ada 5. Pertama Islamun, Islam. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama Islam. Syarat wajib puasa Islam. Kalau dia belum Islam, dia belum wajib puasa. As-sahihu, dia wajib berpuasa kerana ikut hukum taklifi walaupun dia belum Islam. Cuma dia tak, kalau dia puasa tak sah sebab dia belum bersyahadah. Ini yang sahih. Wa taklifun, dan dia dah ada beban hukum taklif, iaitu dah masuk balik, dah berakal. Maka budak kecil tak wajib untuk berpuasa. Orang gila tak wajib untuk berpuasa. Wa iqamatun, dan dia kuat nak puasa. Tapi kalau orang dah sakit, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan diganti dengan membayar kafarah. Wasihatun, dan sihat. Okey. Atau sihat, maka tak wajib bagi orang yang sakit dengan sakitnya boleh menyebabkan dia bertayamum. Contoh dia sakit dia apa? Sakit demam, yang kalau dia wudu ni nanti kena air tambah demam. Kan ada orang demam, kalau dia kena air dia tambah demam. Maka dalam kes ini dia boleh untuk tidak berpuasa. Khamisah, yang kelima adalah iqamatun. Iqamatun berarti dia bukan dalam keadaan musafir. Yang musafir safar qaumi yang ubah. Kalau dia bermusafir untuk buat benda yang maksiat, nak curi, nak merubah contohnya, maka dia tak boleh untuk berpuasa. Tak boleh untuk meninggal puasa dia. Tak boleh mengambil rukhsah. Faslun, suatu fasal. Arkanuhu salah satu. Adapun rukun-rukun puasa itu salah satu, ada 3. Yang pertama adalah niyatul lailan li kulli yaumin fil fardhi. Berniat pada waktu malam setiap hari bagi solat fardu. Ini fardu rukun, tuan-tuan. Berarti apa? Malam kalau ada orang berniat, bangun pagi-pagi dah subuh, alamak aku lupa dah niat semalam. Bila nak buka puasa je azan je, terus nak makan kenyang, solat tertidur belak sampai subuh. Lupa niat, tak sah puasa dia. Tak sah puasa dia. Dan nanti dia ada sebut tentang apa dia kena buat. Nanti lepas ni.
Jadi itu contohnya. Sebab itu kita saya rasa di Sembilan adalah budaya ni. Nah, kami di Indonesia adalah pondok-pondok yang itu setelah solat maghrib jamaah atau setelah solat tarawih kita membaca niat puasa berjamaah. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari sawma ghadin an ada'i menunaikan an ada'i fardhi syahri kefarduan bulan Ramadan inilah tahun lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Faham? Kita baca ramai-ramai. Tujuannya biar tidak ada yang lupa untuk niat puasa. Kalau ada lupa tak sah puasa. Ini bukan hati. Oh, talafuz niat tak sah kan? Yang sah itu dalam hati. Biasanya kalau kita ramai-ramai talafuz niat dan tahu makna dia, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bahasa Melayu sahaja aku berpuasa. Contohnya diulang bahasa Melayu kan. Hati kita pun bercakap kan. Bercakap untuk niat berpuasa. Hadis nafsi wujud. Tapi kalau kita dia cakap nawaitu sawma ghadin, otak pergi fikir benda lain. Ucap di masjid ni ditarik kita tak boleh lah. Itu nak kena bagi tahu dia untuk niat berpuasa. Hati itu memang nak berpuasa. Puasa untuk besok. Niatul lailan li kulli yawmin fil fardhi. Sekali lagi saya nak betulkan niat yang betul. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Bukan Ramadan. Kerana apa? Itu adalah isim sharif. Walaupun betul dibaca jar kerana menjadi mudhaf ilaih. Fardhi syahri Ramadan sepatutnya kerana disebut sharif, tapi dia juga menjadi mudhaf. Bila disebut sharif menjadi mudhaf, maka dia ditanda dengan kasrah. Kaedah dalam alfiyah yang wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaqub ba'da al-radif. Wajurru dijarkan bil fathati dengan fathah mala yang sharif, isim-isim yang tidak boleh menerima tanwin. Malam yudhaf selagi mana tidak menjadi mudhaf. Dia jadi mudhaf. Au yaqu atau adanya isim berhuruf sharif tadi ba'dal al setelah jatuh setelah alif lam. Maka kalau ini terjadi radif, maksudnya tanwinkanlah, berarti boleh dibaca suatu kaedah alfiyah dengan mudah. Berarti apa? Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kenapa Ramadan menjadi mudhaf ilaih wa huwa mudhafun, dia juga menjadi mudhaf, disandarkan kepada apa? Hadhihi sanati, pada tahun ini. Nampak tu? Ustaz, saya nak buat hadis sanah, nak jadikan dia zaraf. Berarti syahri Ramadhan dia menjadi mudhaf ilaih tapi tak jadi mudhaf. Boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh baca syahri Ramadhan hadhihi sanati. Kena baca hadhihi fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanata. Menjadi zaraf. Nampak tu? Di dalam tahun ini. Betul dia. Itu cerita dia. Okey. Jelas? Lepas tu dia sebut apa? Wa tarku mufattirin dzakiran muhtaran ghairu jahilin ma'zurin. Dan apa? Yaitu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Mufattir membatalkan puasa, dzakiran dalam keadaan ingat, muhtaram dan dia pilih ghairu jahilin, yang tidak jahil. Bukan di dalam keadaan tahu, dia tak tahu itu. Ma'zurin yang diizurkan. Jadi dia buat benda itu bukan jahil yang ma'zur. Berarti dia tahu sengaja. Tapi
Tapi maksud di sini apa? Maksud dia, rukun-rukun dia kena meninggalkan segala perkara yang dapat membatalkan berpuasa. Membatalkan puasa, contoh dia apa? Makan. Dia tahu makan dibatalkan puasa, dia sengaja nak makan, dibatal. Kalau dia terlupa, rezeki. Alhamdulillah, dapat satu hak, dua hak. Contoh dia. Wasaimun, yang maksud kata saimun apa? Iaitu adalah dia berpuasa, iaitu kerana dalam keadaan niatul lailan li kulli yawmin fil fardhi wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dhurin wa shaimun, dan dia berpuasa, iaitu dia dalam keadaan betul-betul berpuasa, bukan kerana apa? Bukan dia meninggalkan, tapi dalam keadaan bukan berpuasa. Faslun, sikit lagi, tinggal 10 minit, tak sampai 10 minit, sikit lagi. Faslun adapun ini suatu fasal menerangkan tentang wajib ma'al qada'i beserta dengan qada. Jadi wajib dia kena qada lisaumi bagi puasa apa al-kafaratul uzma. Jadi dia kena qada, dia kena bayar kafarah uzma, kafarah paling besar. Apakah itu kafarah uzma? Kafarah uzma itu maksud dia pertama sekali, kalau dia mampu, dia kena memerdekakan hamba mukminah, iaitu raqabatin mukminatin, seorang hamba perempuan yang mukminah. Kalau dia tak mampu memerdekakan hamba, terutamanya pada hari ini tak ada hamba, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini tidak ada raqabah. Ketika dah tak ada hamba, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau tak mampu puasa sunnah, Ustaz dah Ustaz dia puasa 2 bulan contoh. Maka dalam kes ni apa? It'amu sittina miskinan, kena memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah kafarah musnah. Wa ta'ziru ala man afsada shawmahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in min asiminihi li sawmi. Dan juga menghukum juga selain dia kena puasa, dia kena qada balik, dia kena bayar kafarah musnah, dan kita takzir dia kalau ada orang yang membatalkan puasa dia di bulan Ramadan pada waktu siang, yauman kamilan pada satu hari penuh, bijima'in tamin, dengan melakukan jima' yang sempurna, asimin yang berdosa bihi padanya lisawmi, untuk berpuasa. Maksudnya apa? Kalau ada lelaki yang melakukan jima' dengan niat membatalkan puasa dia, dengan jima' tersebut batal puasa yang sempurna, iaitu betul-betul masuk khasyafah dia secara sempurna, maka dia kena membayar, kena qada, kena bayar kafarah uzma, dan juga kena apa? Kena takzir. Takzir dihukum sebab sengaja meninggalkan benda yang fardu. Dalam hal ini ada beberapa kes, maksudnya ada beberapa syarat. Syarat yang dia maksudkan apa? Kalau terkumpul padanya 11 perkara poin ini, 11 poin ini. Iaitu apa? Al-awwalu qawluhu waqi'an. Dia kena menjadi orang yang melakukan waqi. Mereka kena melakukan waqi, bukan diwaqi. Diwaqi itu maksudnya macam kena rogol. Ini bukan dia yang melakukan aktif perkara tersebut. Pertama, fala kafarah ta'ala mawdu'ati, maka tidak ada kafarah bagi orang yang kena waqi. Yang kedua, kalau waqi mufsidan, yaitu adanya waqi itu betul-betul yang membatalkan puasa. Fala kafarah ta'ala man jama'a nasiyan aw mukrahan, maka tak ada kafarah kalau orang tersebut jima' pada siang hari Ramadan kerana lupa. Dia terlupa dia tengah puasa. Mana tahu manusia lupa. Awak mukrahan tak kena paksa. Kalau kau tak jima sekarang, bunuh kau. Contoh dia,
Asalis yang ketiga kaulul mufsadi sauman, yaitu adanya yang merosakkan itu adalah betul-betul yang merosakkan puasa. Maka kalau alamat afsada ghairu sawmi kan itikaf. Maka kalau benda itu membatalkan itikaf bukan batalkan puasa, taklah kafarah. Ar-rabi'u yang keempat kauhu min Ramadan, yaitu jima tadi pada puasa yang bulan Ramadan. Pada siang hari Ramadan maksudnya. Berarti kalau dia puasa pokok pada selain Ramadan tak ada lah. Atau contohnya kalau kafarah maka tidak ada kafarah alaman pada orang yang membatalkan puasa dia selain bulan Ramadan walaupun qada'ahu muqadda'i Ramadan. Contohnya dia ada hutang bulan Ramadan, dia qada'kan pada bulan Syawal. Termasuk dia batalkan dengan jima. Ini tak wajib kafarah kerana bukan di siang hari Ramadan. Al-khamisu qawluhu minhu yaqinan. Yang kelima dia kena termasuk dalam keadaan yakin, yaitu fala kafarah maka tidak ada kafarah alaman sohahu bi ijtihadin pada orang yang berpuasa, yaitu berpuasa dia bi ijtihadin dengan ijtihad. Yaitu dia tak yakin dia ijtihad itu dhon. Dia hanya bersangka kira-kira ni dia tak sure, tapi dia dhon. Wa waqi'a lalu dia waqi, maka dia tak ada kafarah. Asalisu yang keenam qauluhu bil waqi wahdahu, dia membuat waqi dengan sendirinya. Kalau kafarah maka tidak ada kafarah alaman qaranahu bi aqli wa nahwihi. Contoh dia batalkan puasa dia dengan makan. Contoh dia jima dan juga makan. Kerana kemungkinan dia batal puasa sebab makan. Atau qaranahu sama-sama tak boleh. Kalau wahdahu hanya jima yang menyebabkan dia batal puasa baru kena bayar kafarah. As-sabiqu qaulul waqi'i asman bil waqi, yaitu adanya orang yang jima tadi itu dia berdosa dengan waqi dia tadi. Fala kafarata maka tidak ada kafarah ala musafir, orang yang bermusafir lepas itu dia berwaqi, dia berjima binian ditarofosi dengan niat saya kan musafir boleh untuk membatalkan puasa saya. Rusak. Wala ala sokin, itu juga budak. Wala ala manson anahu laylun, itu juga orang sangka ini dah malam boleh. Budak-budak itu kena siang dan masih siang. Fawatiha fabana naharan, dia berwati ternyata kena siang. As-samin yang ke-8 qaulul ismi li ajli sawmi, adanya dosa tadi kerana berpuasa. Fala kafarata ala musafirin, maka tidak ada kafarah bagi orang yang bermusafir. Zana wa tawarusan, dia bermusafir lepas itu dia berzina. Berdosa tapi bukan apa? Bukan sebab dia akan bermusafir. Wa tawarusan lalu dia niat untuk mendapat rukhsah. Walaupun tak sah tapi kerana ada talaqus atau benda lain. Atas yang ke-9 qauluhu li ajli wahdahu, yaitu dia niat dengan jima ini sahaja. Fala kafarata ala musafirin zada wa lam yakun tarafusan, pun tak. Yaitu apa? Tak ada kafarah orang yang bermusafir lalu berzina tapi dia tak niat untuk mendapat rukhsah. Yang ke-10 qauluhu mufsidan sawma nafsihi, dia itu nak membatalkan puasa dia sendiri. Fala kafarata ala maridin muftirin, tapi tak ada kafarah lah bagi orang yang sakit dia batalkan kerana dia sakit dengan cara dia jima. Ada ini disebut al-musafirin kadzalika wa ya'imatan sa'imatan fa afsada sama. Atau contoh dia ada seorang lelaki mewakili perempuan dengan yang berpuasa dengan dia nak batalkan puasa perempuan tersebut, itu bukan nak membatalkan puasa dia. Ini disebut al-hadiyah asyarah yang ke-11 qaulul mufsadi yauman kamilan, yaitu puasa yang batal itu adalah sehari penuh. Fala kafarata maka tidak ada kafarah alaman junnah bagi orang yang gila mata pada wati, dia mati setelah wati wa qabla al-ghurub, sebelum terbenam matahari dia mati dulu. Contoh dia dalam hal ini tak ada kafarah. Wa baqiyasanya asyarah yang ke-11 iaitu ada syubhat, yaitu fala kafarata alaman wati'a wa huwa yashku fi dukhulil lail. Ya, dia jima tapi dia tak tahu kira-kira dah masuk malam ke tidak. Ini ada syubhat lagi. Dalam kes ini dia tidak terkumpul untuk berbayar tadi,
Iaitu apa? Qadha. Apa? Dia kena qadha tak? Dia tidak ada membayar kafarah. Lalu pertanyaan, perempuan macam mana Ustaz? Perempuan kan Nabi dia nak puasa, nak bayar kafarah tak boleh. Jawab dia, ini adalah bagi lelaki. Sebab itu dia kata kat sini, dia kata taman sempurna. Apa Syekh Nawawi Jawi sebut? Qauluhu ta'ala wa qad dzakara al-Ghazali, dan benar-benar telah menyebutkan Imam al-Ghazali lil ihtirazi, untuk buat pengecualian anil marati terhadap perempuan. Fa innahu, kerana sesungguhnya la yalzamuha, tidak wajib bagi perempuan apa al-kafarah, itu membayar kafarah, di annaha, kerana perempuan tersebut tafku, yaitu atau perempuan tersebut dah dianggap batal puasanya bimujarradi dukhuli ba'dil hasyafah, dengan hanya masuknya sebagian dari hasyafah, dari lubang farji. Ini belum dianggap jihad, tapi dah batal. So dia batal sebab perkara lain, yaitu masuknya sesuatu ke dalam farji. Belum jihad sebab hasyafah belum masuk, ini dah batal, maka dia tidak ada apa? Tidak ada kafarah. Dukhuli ba'dil hasyafah ini qalahu al-Ismi, yang telah menyebutkan pendapat ini Imam al-Ismi, yaitu Sahihul Kifayatul Afyar. Qala as-Suwaifi, dan ini apa yang dikatakan oleh Imam Suwaifi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian saja untuk pengajian pada malam hari ini. Dah pukul 10 dah, sehingga nak berhenti lagi awal tadi. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan akan datang 24 hari bulan kan, 24 hari bulan pertemuan yang akan datang. Lepas tu nak minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, ramai-ramaikanlah yang datang tu 24 hari bulan. Dan jangan lupa kita khataman 24, dan minta tolong pada malam ini atau besok atau lusa mesej dekat DJK yang dalam grup WhatsApp tu, dia mesej dekat DJK usulan apa kitab ganti bagi Safinah. Kalau yang nak ikut lah, yang tak nak ikut apa, tak wajib pun, sunat je, tak muakkad pun. Ya, muakkad tak muakkad tengok orang dia lah. Orang dia halil tak payah kan, makruh. Okey, so apa ini dia, nanti usulkan kita apa, nak akidah ke, nak fiqah ke, nak tasawuf, atau nak ilmu alat ke. Tapi jangan tidur lah kalau saya ngajar manusia, mesti tidur. Atau terus kitab dia semua, saya nak Fathul Wahab ke, saya nak apa ke, majmuk sebagainya. So nak tengok mana majoriti, dan yang saya pertimbangkan yang mampu saya buat. InsyaAllah cuba kalau kita besar tu tak boleh nak 15 pertemuan khatam, setahun pertemuan baru khatam, takut tak istiqomah je. Okey, insyaAllah kalau ada salah silap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.